Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Suratul Yusuf ayat 111. Bersempena dengan bulan Rejab ini, Ustaz ingin mengajak kepada tuan-tuan untuk merenung tentang kisah Isra' Mi'raj. Kisah Isra' wal Mi'raj yang berlaku ke atas diri Nabi SAW. Kita masih lagi menggunakan slide Palestin dan Masjid Al-Aqsa kerana ia sangat dekat dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana kita telah menyentuh tentang latar belakang Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya. Untuk apa diperjalankan? Untuk memperlihatkan linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Suratul Isra ayat yang pertama. Ayat ini menjelaskan dan membuktikan bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj itu adalah suatu perkara yang benar-benar berlaku. Ia dijelaskan melalui banyak hadis. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kisah bagaimana Nabi SAW menaiki Burak dengan ditemani oleh malaikat Jibril, dan Nabi berhenti di beberapa tempat. Antaranya ialah apabila Nabi sampai di Ardi Nakhli waz Zaru', yakni kebun-kebun kurma, Nabi diperintahkan oleh Jibril untuk turun dan solat. Inzil fasalli. Fanazala fasalla, maka Nabi turun dan Nabi solat. Maka setelah selesai Nabi solat, Jibril bertanya kepada Nabi, atadri aina salaita? Adakah kamu tahu di mana kamu solat ni? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan oleh Jibril, laqad salaita bi Tayyibah wa ilaiha muhajarah. Sungguhnya engkau telah solat di Tayyibah, yakni di Madinah. Di sinilah nanti akan berlakunya penghijrahan. Tahun ini dinamakan tahun kesedihan, ataupun disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi diuji oleh Allah Ta'ala, di mana dua tokoh yang sering melindungi dan menjadi tulang belakang kepada dakwah Nabi itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah isteri baginda sendiri, Sayyidatina Khadijah, dan juga pakciknya sendiri, Abu Talib. Dan selepas daripada kewafatan keduanya ini, maka Nabi mendapat tekanan, yakni pembulian secara terang-terangan
Pernah satu ketika Nabi SAW balik dalam keadaan kepala baginda dipenuhi dengan pasir. Artinya ketika Nabi solat tu, diambilnya pasir dan diletakkan di kepala Nabi, diejek-ejek dan ditertawakan bersama di hadapan khalayak ramai. Nabi balik dengan Nabi tak buang pun pasir tersebut, sehinggalah Nabi sampai di rumah, anaknya lah Fatimah lah yang membersihkan pasir tersebut sehingga menangis. Pernah satu ketika dahulu sebelum itu lagi, Nabi pernah solat, di mana di belakang Nabi ketika Nabi sujud, mereka letakkan perut unta di belakang Nabi, sehingga kan di waktu itu Fatimah nampak, lalu bergegas berlari menuju kepada Nabi. Di waktu itu Nabi sudah kelemasan, merah muka Nabi sebab tak boleh nak bernafas. Dan selepas itu Fatimah tolak saja perut unta tersebut, menyebabkan Nabi boleh bangkit daripada sujud. Dan itulah antara bukti-bukti kezaliman yang dilakukan, pembulian yang dilakukan oleh Quraisy selepas kewafatan dua tokoh tadi. Sehinggalah Nabi merasakan tidak mungkin dakwah Nabi ini diterima oleh orang Mekah. Makanya Nabi telah pergi ke mana? Nabi telah pergi ke Taif. Kenapa Taif? Kenapa Taif? Sebabnya disebut dalam peribahasa, tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermain. Kerana Taif Nabi pernah dibesarkan. Kita pernah dengar kisah Halimatus Sa'diyah membawa Nabi keluar menuju ke perkampungan Bani Sa'dah, Taif. Maka Nabi pergi ke Taif, mudah-mudahan orang Taif ini boleh menerima dakwahnya Nabi. Ternyata orang Taif tidak menerima dakwahnya Nabi, bahkan mereka menghambat Nabi SAW. Sehinggalah pada malam, yakni malam Nabi berhenti di Madinah, Nabi diberitahu laqad shalaita bi tayyibah wa ilaiha muhajarah. Di sinilah nanti kamu akan berhijrah, di sinilah nanti kamu akan berhijrah, di tempat inilah kamu akan berhijrah, di Madinah ni. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa hijrahnya Nabi ke Madinah itu adalah suatu yang telah pun Allah tetapkan sejak dahulu lagi. Ini kerana disebut dalam kitab-kitab Yahudi, bahkan kitab-kitab daripada kitab-kitab terdahulu, bahawa kedatangan Nabi akhir zaman di tempat tersebut, di mana penduduk tersebut menyambut kedatangan Nabi SAW. Sebab itulah di Madinah ni penuh, ramai di kalangan mereka ni kafilah-kafilah daripada Yahudi, suku-suku kaum daripada Yahudi yang menantikan kedatangan Nabi SAW. Andai kata orang Taif itu menerima dakwahnya Nabi, ketika Nabi pergi ke Taif, orang Taif terima dakwah Nabi, maka tidak akan berlaku hijrah di Madinah. Jadi kita fahamlah bahawa sesuatu itu Allah tidak izinkan berlaku. Walaupun Nabi dibesarkan di Taif, tapi Allah bukan situ yang Tuhan nak, bukan di situ yang Allah nak, tetapi Allah nakkan mereka itu pergi ke, Nabi itu pergi ke Madinah. Sebab ia adalah suatu tempat yang telah pun Allah telah tetapkan, dan Allah telah ceritakan kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan ceritanya disebut dalam kitab-kitab Yahudi. Dah sebut dah pun. Sebab tu mereka alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Jadi sejak itu, sejak pada malam tersebut, apabila Nabi telah diberitahu di sinilah nanti akan berlakunya penghijrahan, maka Nabi tak fikir benda lain dah, tempat lain. Yang Nabi rancang ialah bagaimana perjalanan ataupun proses penghijrahan daripada Mekah ke Madinah nanti. Nabi mengambil masa 2 tahun untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Apa dia? Di antaranya Nabi tahu bahawa orang Taif ni, orang Madinah ni, orang Taibah ni akan pergi ke Mekah ketika musim haji. Di waktu itulah ketika mereka berkumpul di Mina, Nabi datang, Nabi berikan approach. Nabi kena datang. Bukan tunggu saja, Nabi datang. Nabi memperkenalkan diri Nabi sebagai Rasul yang terakhir. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan, sehinggalah Nabi sampai di suatu tempat, diperintahkan turun. Inzil fasalli, turun dan salat. Fanazala fasalla, maka Nabi turun dan Nabi salat. Maka dijelaskan laqad salaita bituri Saina haitsu kalamallahu Musa taklima. Engkau telah salat di Tursina. Tursina. Di sinilah tempat di mana Nabi Musa berkata-kata atau berbicara dengan Tuhannya, dan di sinilah juga tempat di mana Allah berikan kepada Nabi Musa itu kitab
Taurat. Ini dijelaskan lagi pada ayat yang kedua surah Al-Isra' tadi, iaitu setelah Allah kata, Allah mulakan perjalanan Isra' Nabi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Kemudian Allah sambung pada ayat berikutnya, wa atainahu Musal kitab, wa atainal Musal kitab, dan kami berikan kepada Nabi Musa itu akan kitab, yakni kitab Taurat. Wa ja'alnahu bani Israel, wa ja'alnahu, dan kami jadikan kitab tersebut, yakni kitab Taurat tersebut sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Wa ja'alnahu hudan di Bani Israel, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk kepada Nabi Israel, kepada Bani Israel. Menunjukkan perjalanan Nabi SAW itu ada kaitan tempat yang mana Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika Nabi sampai tu, Allah nak beritahu kepada Nabi, inilah dia tempat di mana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Bukan sahaja Allah janjikan kepada Nabi Musa itu Bani Israel akan memiliki sebuah negara, bahkan Allah detailkan lagi bahawa negara yang dimasukkan itu akan dihancurkan 2 kali. Jadi di hujung kuliah kita nanti, kita akan buktikan pembuktian sejarah ataupun pembuktian arkeologi kesan daripada serangan yang dikatakan 2 kali yang Ustaz bentangkan sebelum ini, iaitu pertama serangan Babylon dan yang kedua serangan daripada Rom. Sebelum ni Ustaz cerita je, kita nak tunjuk pembuktian tu. Sebab konsep kuliah kita iaitu bukan sahaja kita datangkan dalil daripada Quran maupun hadis Nabi SAW, tetapi kita buktikan dengan pembuktian sejarah. Sebab apa? Sebab itu konsep dalam Islam ni, dia kalau boleh kita datangkan bukti, kita datangkan bukti. Itu. Sebab untuk apa? Untuk menyedapkan hati. Sebab kalau kita dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bila mana Allah Ta'ala rakamkan, Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, iaitu kaifatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah Ta'ala kata, afalam tu'min, adakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin litatma'innal qalbi, bukan tak beriman tapi nak sedapkan hati. Jadi nak tengok dengan mata kepala. Bukan apa yang Quran sebut ni kita tak yakin, kita yakin, tapi kita nak sedap. Kalau ada bukti kita nak tengok lagi. Itu konsep yang kita bawa dalam kuliah kita. Itu yang pertama, kita akan tunjukkan pembuktian bahawa apa yang Quran sebut bahawa bandar Baitul Maqdis yang yang dibina dan dipekukuh dengan serangan Babylon, dan yang kedua serangan Rom. Nanti kita akan tunjukkan pembuktian. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan sehinggalah Nabi berhenti lagi suatu tempat, maka diperintahkan turun dan solat. Maka Nabi turun dan solat. Maka ditanya lagi, atadri aina solaita, adakah kamu tahu di mana kamu solat ni? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan, laqad solaita bi baitil laham haitsu wulida Isa alaihi salam, telah solat di Baitul Laham, di sinilah tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan sampailah ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa, dan Nabi nampak 3 orang Rasul sedang berbicara tentang sa'ah. Mereka berbicara tentang tanda-tanda kiamat, tentang kiamat. Mereka mulakan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak tahu. Bertanya pula kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tak tahu. Bertanya pula kepada Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa mengatakan bahawa Allah perintahkan kepadaku turun dan membunuh Dajjal. Hadis ini disebut juga kisahnya dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Hadis ini nak menceritakan bahawa turunnya Nabi Isa setelah keluarnya Dajjal. Dan yang menjadi persoalannya ialah di manakah Nabi Isa alaihissalam akan turun. Dan ini sekali lagi kita akan tunjukkan perbahasannya di kalangan para ulama, dan kita tunjukkan pembuktian di manakah yang dikatakan tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di penghujung kuliah kita ini nanti. Maknanya hari ini kita settlekan 2 perkara. Kita di hujung kita akan tunjukkan. Maksudnya kita tak boleh balik selagi kita tak settle kerja ni. Jadi tak kira lah pukul 10 ke pukul 11 ke, kita tunggu sajalah. Kan? Tu dia.
Jadi kita nak settle ni, kan. Kalau tidak tak cukup syarat. Haul dia tak cukup. Haul dia mesti datang Quran ataupun hadis, kemudian pembuktian. Kalau sekadar sembang, semua orang boleh sembang. Cerita semua orang boleh tuan, cerita. Turun kat sini tuan, bukti mana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kamu jika kamu orang yang benar. Nak bukti tu yang susah. Nak bukti. Okey. Jadi ketika Nabi SAW sampai di Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang kita katakan ni, 4 segi ni, ni Masjid Al-Aqsa, yang mana keluasannya 144,000 meter persegi. Dan ini gambaran ni, ini selepas daripada Tarmim, yang ni baik pulih dilakukan di zaman Uthmaniyah. Ketika Nabi datang, cuma runtuhan-runtuhan bangunan. Dan setelah Nabi mendengar kisah 3 orang Rasul tadi berbicara, Nabi terdengar panggilan solat. Maka Nabi pun berdiri dan membuat saf sebagaimana para Rasul yang lain membuat saf. Dan kita telah pun bahaskan bahawa mereka menghadap ke arah mana? Sakhra. Yang ni Sakhra itu menjadi kiblat bagi orang yang mendirikan solat di dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana Kaabah menjadi kiblat bagi orang yang mendirikan masjid di dalam Masjidil Haram. Ini disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, di mana Abu Aliyah Ar-Rayahi menyatakan kana Saleh yusalli ilal Kaabah. Sungguhnya Nabi Saleh AS ketika dia solat, dia menghadapnya Kaabah, yakni di Mekah. Wa kana Musa AS yusalli ila Sakhra nawil Kaabah. Adapun Nabi Musa ketika dia solat, dia menghadapnya ke arah mana? Ke arah Sakhra. Iaitu ketika Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke arah Baitul Maqdis, Nabi ternampak Nabi Musa sedang solat di dalam kuburnya. Dan diriwayatkan bahawa tempat yang dikatakan kubur Nabi Musa itu di Jericho ni, dan siapa yang pernah pergi pernah dibawa lah, ustaz pun pernah sampai di tempat yang dikatakan makamnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa ni kalau solatnya menghadap mana? Menghadapnya Sakhra. Okey. Jadi ketika panggilan solat, maka Nabi berdiri membuat saf. Maka timbul lagi persoalan, solat apa yang didirikan oleh Nabi? Adakah solat fardu ataupun solat sunat? Kalau solat sunat, kenapa dilakukan secara berjamaah? Dan kalau solat fardu, solat apa yang dilaksanakan? Adakah sudah dilakukan, sudah ada kefarduan di waktu itu? Dan sedangkan ianya berlaku sebelum Nabi dimi'rajkan, belum lagi difardukan solat 5 waktu. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, bekas mufti Mesir rahimahullah ta'ala, telah pun meninggal dunia, beliau mengatakan, beliau pernah ditanyakan hal ini, dan beliau menjawab bahawa solat itu ialah solat fardu. Di waktu itu syariat umat-umat terdahulu, solat fardu itu ada 2 waktu, iaitu pertama waktu fajar, yang solat subuh yang kita buat tu, itu sama. Yang kedua solat malam, itu solat malam. Dan di waktu itu hanya 2 waktu, subuh sekali dan malam sekali. Dan sebab itulah ketika Nabi SAW mula-mula menerima perintah solat 50 waktu, diberitahu kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata naik balik, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurangkan. Maka dikurangkanlah daripada 50 waktu menjadi 5 waktu. Bila diberitahu kepada Nabi Musa, Allah telah mengurangkan 5 waktu, Nabi Musa kata tu banyak, naik balik minta kurang lagi. Sebab apa? Sebab dulunya 2 waktu je, tapi Nabi ni dikurangkan sampai 5 waktu. Sebab tu Nabi Musa kata banyak lagi, kan? Jadi kekallah 5 waktu itu hinggalah sekarang. Maka ketika Nabi berdiri nak mendirikan solat, maka Jibril AS pegang tangan Nabi dan memimpin Nabi ke hadapan untuk memimpin solat. Maka di manakah tempat Nabi SAW itu berdiri? Ni, di sini, yang dikata, yang bertanda bulat ini, yang dipanggil sebagai kubah Nabi. Telah dibina sebuah kubah dan dinamakan kubah Nabi ni. Okey. Kalau pandang daripada sisi atas, ni yang bertanda merah ni. Okey. Jadi tuan-tuan, Ustaz tunjukkan gambar ni supaya tuan-tuan ingat, sebab dia ada kaitan dengan perbahasan kita yang terakhir nanti, iaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ni gambar-gambar yang Ustaz tunjuk ni tuan-tuan kena ingat, sebab kita tak ada ulang lagi dah. Melainkan tuan-tuan tengok video ni balik. Kau tengok balik nah. Ni gambar ni, ni, dan ini adalah Masjid Qibli. Ini Kubah Sakhra. Ini dia panggil Kubah
Mi'raj. Yang ini dipanggil kubah Nabi. Ini adalah tempat di mana dikatakan Nabi SAW mengimamkan solat. Kubah Mi'raj bukan makna Nabi Mi'raj kat sini, tak. Nabi di-Mi'rajkan dalam kubah Nabi tu. Jadi di Sakhra. Iaitu ketika Nabi di-Mi'rajkan, kubah ni tak ada. Nabi di-Mi'rajkan di atas batu Sakhra tu. Okey, ni Masjid Qibli. Nanti ada cerita di mana Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Yusuf Abu Sunainak pernah kata bahawa di sinilah tempat nanti Nabi Isa akan berdiri dan masuk untuk mendirikan solat subuh. Okey. Baik. Ini dipanggil Sakhra. Inilah Sakhra, dan inilah tempat ada satu menara yang dibina, dikata di sini tempat di mana Nabi Isa berdiri dan di-Mi'rajkan. Di mana Nabi SAW berdiri dan di-Mi'rajkan, di sini dah juga tempat di mana Nabi SAW turun. Di mana tempat Nabi di-Mi'rajkan, di situ juga tempat Nabi SAW turun. Okey. Okey, inilah yang dikatakan Sakhra yang pernah menjadi kiblat. Di sinilah juga nanti disebut bahawa malaikat Israfil akan berdiri dan memanggil semua makhluk-makhluk ini untuk bangkit, untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pandangan dalam Sakhra, yang batu Sakhra tadi. Yang Ustaz katakan. Okey, baik. Kemudian Ustaz telah menyentuhkan juga tentang kisah di mana Nabi SAW telah berhenti dan mendirikan solat di Tur Sina, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi Imam At-Tirmizi. Dan di sini jugalah tempat di mana Nabi Musa AS berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kitab Taurat dalam bentuk keping-kepingan. Ada yang kata kepingan batu ataupun kepingan kayu. Ini gambar contoh je lah. Dan juga diceritakan kepada Nabi Musa bahawa bandar Baitul Maqdis yang dijanjikan Allah Ta'ala, dan memang Bani Israel memerintah pun, dan Allah telah janjikan kepada Nabi Musa sejak di zaman ketika mereka di bawah cengkaman Firaun lagi. Allah Ta'ala suruh mereka bersabar, dan minta supaya Nabi Musa beritahu pada mereka bersabar di atas ujian yang Allah berikan. Dan Allah janji kepada Bani Israel bahawa mereka akan memiliki sebuah kerajaan yang mana mereka sendiri yang akan memimpin kerajaan tersebut. Allah janji dah. Dan ketika Allah Ta'ala nak berikan kitab Taurat, itulah Allah beritahu negara tersebut akan dihancurkan 2 kali disebabkan kemungkaran yang mereka sendiri lakukan. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab tersebut, yang kitab Taurat, bahawa kamu akan dibinasakan di bumi tersebut. Disebut dengan binai maklum, tufsidu, dibariskan dengan baris depan. Tufsidu maksud kamu akan dibinasakan di bumi tersebut, yang di bumi Baitul Maqdis itu 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan, disebabkan kesombongan dan keangkuhan yang melampau. Dan ianya telah pun berlaku, iaitu ketika datangnya Babylon, Raja King Nebuchadnezzar, yang mana telah menyerang Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa pada tahun 587 sebelum Masihi. Dan 70,000 Bani Israel telah dijadikan tawanan. Dan ketika mereka ditekan selama 60 tahun di Babylon, dibawa ke Babylon, kitab Taurat dibakar, penghafal kitab Taurat dibunuh, maka ketika di Babylon mereka telah menulis, yang di Bani Israel telah mengumpul balik kepada mereka-mereka yang masih ingat ajaran-ajaran kitab Taurat, sedangkan di tangan mereka tak ada Taurat dah. Sedangkan di tangan mereka ni dah tak ada Taurat. Sebab apa? Sudah dibakar, dan orang yang menghafal kitab Taurat pun telah dibunuh. Maka mereka panggil balik, sebab manusia ni manusia juga. Lazim manusia bila ditekan mendapat kesusahan, dia baru cari Tuhan balik. Ketika mereka dalam hidup senang, mereka lupa, mereka membelakangkan ajaran kitab Taurat, mereka mengamalkan sihir, lalu menyebabkan Allah datang musnahkan mereka. Jadi di waktu itulah mereka mencipta satu kitab, namanya kitab Talmud. Ni Talmud. Namanya Talmud di sini Bavli, maksudnya Babylon. Kitab Talmud ini adalah disebut sebagai oral Torah. Maknanya siapa-siapa di kalangan mereka yang masih ingat lagi, maka dikumpulkanlah ajaran-ajaran kitab Taurat yang mereka tulis ketika mereka berada di Babylon. Kitab Taurat sebenarnya ada tak? Ada. Yang ini kisah Uzair, yang mana dia ni ketika serangan Batu Maqdis, serangan Babylon ke atas Batu Maqdis, dia tak ada kat situ, dia berada di luar. Dan beliau datang ketika bandar Batu Maqdis telah pun hancur. Di tangannya ada kitab Taurat. Sebelum dia masuk, dia tanam dulu kitab Taurat, lepas tu baru dia masuk, dan dia dimatikan oleh Allah Ta'ala selama 100 tahun.
Kemudian lepas 100 tahun tu baru dia tunjukkanlah kitab Taurat yang dia tanam. Maksudnya kitab Taurat pun ada, kitab Talmud Bavli pun ada. Kemudian apa yang berlaku? Setelah 60 tahun mereka ditindas oleh Babylon, maka mereka berjaya mengalahkan Babylon, sebagaimana Allah sebut, summa radatna lakum qarrata alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Maka mereka kalahkan Babylon dan mereka kembali balik ke Baitul Maqdis dan mereka membina balik Masjid Al-Aqsa. Mereka bina balik Masjid Al-Aqsa. Dan ini juga Allah telah sebut di dalam surah Al-Anbiya, walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Artinya sungguh kami telah tetapkan dalam kitab Zabur, sesudah kami tetapkan dalam kitab Taurat bahawa bumi Baitul Maqdis ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dan orang yang memimpin Bani Israel mengalahkan Babylon ialah Zulkarnain ataupun dipanggil Cyrus the Great. Quran sebut Zulkarnain, tetapi dalam kitab-kitab Yahudi tak sebut Zulkarnain, dia sebut nama, iaitu Cyrus the Great. Dan dialah orang yang telah mengalahkan Babylon dan mengembalikan balik bandar Baitul Maqdis dan membina balik tembok yang terdapat di Baitul Maqdis. Ini sebagaimana yang disebut di dalam kitab Ezra, Daniel, Isaiah dan Tawarikh. Setelah 60 tahun dibinasakan, ditekan. Ketika mereka balik ke Baitul Maqdis di Jerusalem, maka di waktu itu mereka menulis balik, iaitu ketika Babylon mereka hidup dalam keadaan ditekan. Kali ini bila mereka balik memerintah pula sebagai sebuah kerajaan, maka dia telah menulis balik ajaran kitab Taurat. Di waktu itu kitab Taurat masih belum dijumpai sebab Uzair masih lagi dimatikan. Maka mereka telah, iaitu cara-cara pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Maka mereka menghimpunkan balik ajaran-ajaran tersebut dalam kitab kepunyaan mereka ni. Okey. Allah Ta'ala hidupkan Uzair, kemudian mereka memerintah dengan adil, daripada satu raja kepada satu raja, satu generasi ke satu generasi, sehinggalah Baitul Maqdis itu diperintah oleh seorang raja yang zalim, King Herod. Kemudian apa yang berlaku, Allah Ta'ala sebut wa in asabtum falaha, jika kamu melakukan kebaikan kamu akan dibalas baik, kalau kamu melakukan kejahatan kamu akan dibalas. Maka kejahatan itu dengan Allah datangkan musuh, iaitu Allah datangkan Rom untuk menghancurkan bandar Baitul Maqdis itu buat kali kedua, Masjid Al-Aqsa tu. Okey, jadi inilah dia Masjid Al-Aqsa yang kita katakan 4 segi ni ialah Masjid Al-Aqsa. Dan yang dimasukkan binaan tembok itu ialah tembok yang sekeliling Masjid Al-Aqsa ni. Jadinya yang membina tembok itu asalnya ialah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika zaman Nabi Ibrahim tak ada, dia cuma satu kawasan luas tanah lapang saja di atas, yang terletak di atas Bukit Mauriah ataupun dipanggil Mauriah Mountain. Dalam bahasa Arab dia panggil Jabal Marwah. Marwah ni, Jabal Marwah ni ada dua. Satu di Mekah yang kita buat Safa wal Marwah tu. Satu lagi Jabal Marwah di Baitul Maqdis, ini terletak di atasnya Masjid Al-Aqsa. Okey. Jadi asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim tu ialah dijadikan tempat itu sebagai masjid. Okey, di zaman Nabi Ibrahim bersama anaknya Ishak. Okey. Dan disempurnakan pembinaannya itu di zaman Nabi Sulaiman. Mana Nabi Sulaiman ni perkukuhkan dengan membina tembok di kelilingnya. Sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, kita nak tunjukkan pembuktian. Ini kita ringkas je terus. Okey, ada 3 elemen Masjid Al-Aqsa ni semua ni. Ni semua ni Masjid Al-Aqsa. Ada orang kata kompleks, tapi dia masjid lah. Sebab apa kita katakan masjid? Sebab dalam kawasan ni tak ada satu pun toilet. Toilet tuan-tuan nak pergi kena keluar daripada sini. Sama ada di belakang ni, ataupun di belah sinilah. Kawasan ni langsung tak ada. Sebab tu semua tu masjid. Tuan-tuan solat kat sini ke, tuan-tuan solat kat dalam ni ke, kat sini ke, mana-mana pun dia semua dikira masjid. Maknanya kalau masuk je tuan-tuan nak solat kat sini tahiyatul masjid pun boleh, kat sini pun boleh. Sebab tu semua dikira masjid. Okey, faham sebab ada orang dia faham Masjid Al-Aqsa macam ni. Tak, sebenarnya semua ni. Keluasannya 144,000 meter persegi.
Ni ada silap ni, bukan Masjid Al-Aqsa ni. Ni namanya Masjid Qibli. Baik. Okey. Okey, ini yang dipanggil tembok ratapan. Okey, tembok ratapan. Ketika Ustaz mula-mula sampai di sini, maka diberitahu inilah dia tembok ratapan, tempat suci bagi orang Yahudi. Dan nak masuk tempat ni dia diwajibkan tutup kepala. Kita kalau masuk masjid pun tak tutup kepala, tapi nak masuk kat sini dia wajib tutup kepala. Tempat suci ni seperti sinagog, Western Wall ni, itu kena wajib tutup kepala bagi lelaki. Jadi tutuplah kepala, pakai topi pun boleh, pakai serban pun boleh, semua boleh. Tapi kalau tuan-tuan datang tak tutup kepala, dia akan bagi kipar. Kipar ni sini kopi kecil tu, tak situ. Kan. Kalau ustaz yang tak pakai kopiah, lepas tu datang dia bagi kipar, tuan-tuan ambil gambar, memang viral lah lepas tu. Lepas tu ustaz pun tak boleh lah kuliah. Ustaz tu Yahudi sebenarnya. Jahanam. Kan. Habis kita. Okey, itu. Yang kedua, perempuan pun kalau nak masuk dia wajib tutup. Dia tutup kepala. Dan diasingkan lelaki dan perempuan. Ni ada pagar ni. Ni belah situ perempuan. Okey. Jadi ni belah lelaki. Dan ketika Ustaz mula-mula sampai, maka diberitahu inilah dia tembok ratapan. Dan mula-mula kita tengok memang, kalau kita tengok memang tak cantik pun. Keadaan susunan batu yang bersepah-sepah. Jadi Ustaz dimaklumkan bahawa itu pentingnya apabila kita belajar, kita kena musafir. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata air apabila dia tidak bergerak, maka air itu akan rosak. Maka air yang baik ialah air yang mengalir. Jadi kena berjalan, musafir mencari ilmu ni. Bukan sekadar baca saja, tapi kita kena pergi ke tempat tersebut. Ini kerana ada sejarah itu ditulis dan ada sejarah yang tidak ditulis. Diceritakan tapi tidak ditulis. Maka apa yang ditulis kita baca, dan ada juga terdapat banyak yang tidak ditulis. Maka kita pergi sendiri di tempat ini. Bila kita sampai di tempat sini, diberitahu bahawa di sini kalau kita tengok ada 3 jenis batu. Ada 3 jenis batu. Iaitu level yang pertama, level yang kedua dan level yang ketiga. Okey. Dan setiap batu ni ada sejarahnya. Yang level bawah ni ialah batu yang disusun oleh Nabi Sulaiman. Maksudnya dibina di zaman Nabi Sulaiman. Makanya tembok ni dibina oleh Nabi Sulaiman daripada bawah ni sampai atas. Okey. Jadi kalau kita tengok potongan batunya agak besar macam ni. Potongan dia besar-besar. Di zaman Nabi Sulaiman ni maknanya bukan sini saja, maknanya keliling Masjid Al-Aqsa tu semua tu. Potongan dia besar-besar. Tetapi setelah datangnya Babylon, dia telah menghancurkan 2/3 daripada tembok tersebut. 2/3. Yang tinggal ada saki-baki tu. Itu pentingnya kita datang tengok. Jadi bila dah lepas dihancurkan oleh Babylon, 60 tahun kemudian Cyrus the Great telah mengembalikan, ataupun Zulkarnain tadi telah mengembalikan 70,000 Bani Israel balik ke Bandar Baitul Maqdis dan bina balik tembok tersebut. Dan kita katakan bina balik Masjid Al-Aqsa. Dan inilah dia binaan batu tersebut yang kedua ni atas ni. Dan potongan batunya agak kecil. Nak membezakan zaman tersebut dengan zaman sebelum ni. Penting, rupanya mereka ni ada jauh pemikiran. Untuk apa? Untuk generasi kemudian belajar. Okey? Maka dia bina sampai atas. Bila dah bina sampai atas, kemudian apa yang berlaku? Bila datangnya Rom menghancurkan 1/3 daripada tembok tersebut. Maka kalau kita patah balik, dah bina sampai atas. Lepas tu hancur pula, separuh ni hancur, yang belah atas ni, bila datangnya Rom. Dan ketika Nabi SAW sampai pada malam tersebut yang dikatakan malam Isra wal Mi'raj, keadaannya bekas-bekas runtuhan serangan daripada Rom. Sehinggalah Islam memerintah bermula di zaman Sayyidina Umar, diikuti khalifah-khalifah seterusnya, khalifah Umayyah, Abbasiyah, dan terutamanya Al-Malik Marwan telah membina Kubah Sakhra, dan juga masjid ini telah disempurnakan keseluruhannya di zaman Uthmaniyah, terutamanya di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini semuanya bekas-bekas ni binaan-binaan Nabi di zaman khalifah yang terakhir, iaitu Uthmaniyah. Ni sebab tu ada binaan-binaan seni bina Uthmaniyah. Okey, ni yang bawahlah Islam bina ni. Yang bawah ni di zaman Zulkarnain, yang bawah ni zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam.
Okey, ini pembuktian yang pertama. Ini nak menunjukkan apa yang Quran sebut tu benar. Bahawa kami binasakan 2 kali dan kita buktikan daripada sudut sejarah. Bukan cerita je, bukti lagi. Okey, itu satu. Yang kedua, sebagaimana yang kita nyatakan tadi, iaitu kisah bagaimana 3 orang Rasul tadi berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di manakah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam turun? Di manakah Nabi Isa alaihissalam akan turun? Wurudul hadis nuzul al-Masih ibnu Maryam indal manaratil bayda syarqiyah Dimashq. Menurut hadis, turunnya al-Masih. Al-Masih adalah gelaran kepada Nabi Isa. Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih adalah gelaran kepada Nabi Isa. Bahasa Arab, Al-Quran maupun hadis sebut Al-Masih. Al-Masih tu dalam bahasa Hebrew dipanggil Mesayah. Mesayah. Mesayah tu ialah Al-Masih. Bahasa Inggeris disebut Christ. Okey, Christ. Al-Masihiyun maksudnya Al-Masih gelaran kepada Nabi Isa, pengikut kepada Nabi Isa dipanggil Al-Masihiyun. Okey. Jadi kalau Christ maknanya Christian. Ada bahasa Inggeris dia. Okey. Dan Allah Ta'ala menggunakan kalimah Al-Masih dalam Quran, dan juga Nabi sebut Al-Masih ni dalam hadis Sahih Muslim ni, Al-Masih. Jadi hadis tentang, merujuk kepada hadis turunnya Al-Masih ibnu Maryam di sisi Menara Putih Syarqiyah di sebelah timur Dimashq. Dimashq ni maksudnya, ada maksudnya Damascus, ada yang maksud Dimashq tu sendiri. Berhenti azan ni? Ke terus? Azan. Okey. Jadi untuk tahu lebih lanjut, kita akan sambung lepas azan nanti insya-Allah.
حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Baik, kita sambung sikit. Wurudul hadis nuzul al-Masih bin Maryam indal manaratil bayda syarqiyah Dimashq. ورد في حديث طويل عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم المنارة البيضاء شرقية دمشق فقال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. Sahih Muslim. Menurut hadis, merujuk kepada hadis turunnya Al-Masih bin Maryam di sisi Menara Putih di sebelah timur Dimashq, menurut hadis yang panjang yang diriwayatkan daripada Nawas bin Sam'an, sungguhnya Nabi SAW menyebut turunnya Al-Masih yang dijanjikan, yakni Isa bin Maryam alaihissalam di sisi Menara Putih Syarqiyah adalah seperti berikut, yakni seperti hadis yang Nabi sebut. Fa bainama huwa kadzalik, apabila Allah Taala telah tetapkan if ba'atsallahu Isa bin Maryam, iaitu Allah nak turunkan Nabi Isa. Ba'atha ni maksudnya Allah bangkitkan, yakni Allah bangkitkan Isa bin Maryam itu dengan Allah Taala turunkan Nabi Isa di sisi Menara Putih di sebelah timur Dimashq. Okey, Sahih Muslim. Baik, ikhtalafa al-makan al-manarat al-bayda. Ulama telah bersisih pendapat di manakah tempat yang dikatakan Menara Putih tersebut. Ulama salaf di antaranya ialah Imam As-Sayuti, Imam Jalaluddin As-Sayuti telah berijtihad bahawa dengan mengambil semua riwayat-riwayat yakni pendapat-pendapat para ulama tentang kedudukan Menara Putih. Ada yang mengatakan Dimashq itu ialah Damaskus, iaitu Jami' Umawi yang terletak di Damsyik ataupun di Syria. Dan ada pula dia kata bukan di situ, dia kata. Maka timur yang dimasukkan di sini ialah timur di Baitul Maqdis. Iaitu di Baitul Maqdis tu, sebab key point dia ialah Nabi Isa ni turun di mana? Kan. Nabi Isa naik kat mana, turun dekat mana. Lepas tu Nabi Isa turun, Nabi Isa ke mana? Iaitu point dia ialah Nabi Isa lepas turun dia akan pergi ke Masjid Al-Aqsa tu, dan dia akan mendirikan solat subuh. Maka key point dia sebenarnya, center point dia ialah masjid tu sendiri. Jadi kalau Masjid Al-Aqsa ataupun lebih tepat Baitul Maqdis tu sendiri, maka Dimashq ataupun Masjid Umawi itu tidak terletak di sebelah timur. Maka dia letak di mana? Dia letak di sebelah utara. Maka ya, kalau timur itu mana? Jordan. Sebab itu ada pendapat mengatakan bahawa tempat turunnya Nabi Isa itu di Jordan. Jordan itu lebih timur dibandingkan Dimashq ataupun Damsyik sana. Okey. Itu. Okey. Dan ada pula yang mengatakan bahawa tak, yang dimasukkan timur itu ialah di Baitul Maqdis itu sendiri, iaitu timur kepada Masjid Al-Aqsa. Nanti semua kita akan bahaskan. Okey. Okey. Hadis nuzul Isa bi Baitul Maqdis indal musannif wa huwa arjah. Okey, kata Imam As-Sayuti, dia kata hadis tentang turunnya Nabi Isa di Baitul Maqdis di sisi penulis iaitu Imam Jalaluddin As-Sayuti, itulah pendapat yang paling kuat. Wala yunafihi sa'iri riwayah, dengan tidak menafikan pendapat-pendapat yang lain. Yang ada mengatakan bahawa mungkin di Jordan, mungkin di Baitul Maqdis, di Jami' Umawi, mungkin juga, tapi yang paling kuatnya Masjid Al-Aqsa. Bukan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Wa huwa syarqiyah Dimashq wa huwa muaskar al-muslim. Kerana apa? Dan dia terletak di sebelah timur, dan juga wa huwa muaskar al-muslimin, dan pernah dijadikan tempat base tentera. Ni base tentera. Okey. Ni sebut daripada Hamish ala Sunan Ibn Majah juzuk yang kedua muka surat 510, yakni bahagian huraian, nota kaki. Kita panggil Hamish ni maknanya nota kaki lah, yang dinyatakan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti.
Ketika dia membahaskan hadis Nabi itu, dia letakkan bahawa bagi pendapat dia, pendapat yang mengatakan di Baitul Maqdis itu lebih kuat. Okey. Meskipun pendapat ulama-ulama mutaakhirin dengan mengatakan bahawa Nabi Al-Masih yang dijanjikan itu turun di Menara Putih, di Jami' Umawi, di Dimashq ataupun di Damsyik sana, huwa mujaratul ijtihad, hanyalah sekadar pandangan semata-mata. Walaysa nassan hadisiyan aw athar, bukanlah hadis yang mengatakan di Dimashq yang dekat Masjid Umawi itu. Tak ada pula hadis yang mengatakan yang dimaksudkan itu ialah Jami' Umawi. Tak. Itu adalah ijtihad ulama-ulama mutaakhirin. Panjanglah cerita dia. Okey. Ini jugalah sebagaimana yang disebut, yang dikuatkan oleh Imam Ali Al-Qari rahimahullah taala. Dia menolak bahawa bukan di Jami' Umawi. Bahkan juga menurut riwayat daripada At-Tabrani, daripada Aus bin Aus, turunnya Nabi Isa AS di sisi Menara Putih Syarqi, belah timur Dimashq, disebut oleh sebagaimana yang disebut oleh Imam Sayuti, huraian daripada Ibnu Majah, huraian daripada hadis Ibnu Majah, dan juga pendapat Al-Hafiz Ibn Kathir, sesungguhnya Nabi Isa AS turun itu di Baitul Maqdis. Wa fi riwayah, ada riwayat lain di Urdun, yakni di Jordan, yang di riwayat lain kata bi muaskar muslimin, iaitu base tentera. Aku katakan qultu hadis nuzul di Baitul Maqdis indal Ibnu Majah wa huwa indi arjah. Kan aku katakan bahawa, kata siapa ni? Kata At-Tabrani. Dia mengatakan bahawa turunnya Nabi Isa di Baitul Maqdis di sisi Ibnu Majah, bagiku ialah pendapat yang paling kuat dan dengan tidak dinafikan riwayat-riwayat yang lain. Maknanya Imam At-Tabrani, Ibn Kathir, lepas tu As-Sayuti, Ibnu Majah, semua mengatakan bahawa ulama-ulama salaf mengatakan turunnya itu di Baitul Maqdis. Okay. Nanti kita akan detailkan lagi. Nah, ini yang ceritakan bahawa adapun Masjid Umawi ini, dia adalah dibina oleh Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki pada kurun yang ke-6. Mana ketika Nabi sebut tu, masjid ni dah ada ke belum? Belum. Bahkan Islam belum sampai lagi di di Damsyik. Damsyik atas lagi daripada Masjid Al-Aqsa tu, ataupun atas lagi daripada Palestin lagi. Dan Baitul Maqdis ni dapat ketika zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar baru benda wilayah-wilayah tu jatuh. Jadi ketika Nabi sebut tu, masjid ni pun tak ada lagi. Okey. Benda ni tak wujud lagi. Yang dimaksudkan ialah Masjid Umawi ni dibina oleh Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki pada kurun yang ke-6. Lepas pada zaman sahabat lagi. Okey. Jadi kalau kita tengok masjid ni, okey, yang dikatakan Masjid Umawi ni, okey, dia terletak di sebelah utara, maka Kubah ni menunjukkan tempat solat menghala ke arah Mekah. Yang ni maknanya berah selatan, arah selatan. Kalau dia arah selatan, maka di sini menara menunjukkan dia menara utara. Ini menara barat dan ini adalah Menara Putih. Jadi masjid ni dibina atas ilham dan ijtihad Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki. Dia buat, mudah-mudahan di sinilah tempat Nabi Isa alaihissalam diturunkan berikut daripada hadis Nabi. Itu je. Bukanlah maksudnya ulama semua sepakat di sini. Tak. Lebih-lebih lagi ulama salaf yang kita datangkan tadi, kitab-kitab tadi, mengatakan bahawa tak, bukan di sini, di Baitul Maqdis. Okey? Jadi kita nak clearkan benda ni. Jadi antara tiga menara ni, ada yang mengatakan di sinilah sebab ni menara timur. Okey, yang dekatnya di sini. Okey, ni adalah menara timur ni. Jadi itu adalah ijtihad. Dia katakan mujaratul ijtihad. Laisa bin nassin wa laisa bin nas atau nassan hadisiyan wala athar. Tak ada pembuktian dulu pernah dikatakan tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Tak ada. Jadi semua ijtihad saja. Bahkan kalau dilihat kepada maps, di sinilah letaknya Masjid Al-Aqsa dan di sinilah letaknya Masjid Jami' Umawi. Dia belah utara. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimasukkan Dimashq ni bukan Dimashq yang di Damaskus ni, tetapi yang dimasukkan ialah Babu Dimashq. Babu Dimashq maksudnya pintu Damaskus ataupun Damascus Gate. Itu terletak di mana? Terletak di Baitul Maqdis ni. Inilah dikata Babu Dimashq.
Kalau mereka yang pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa, mereka akan dibawa ke pintu ni. Kan memang tentera Israel memang banyaklah kat sini ni, banyak ni. Masa kita datang pun datang. Masuk kat sini, dia akan menemui satu dipanggil Old Market. Pasar lama. Di sini. Okey. Old Dimas. Ni dia panggil Damascus Gate. Jadi memang akan dibawa lah kat sini, dan dikatakan di sinilah tempat Nabi Isa diturunkan. Ni pendapat yang kedua. Okey, dipanggil Babu Dimash. Dia berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau sudut lain macam ni. Ni Babu Dimash atau Babu Dimash ataupun Damascus Gate. Di sinilah letaknya Masjid Al-Aqsa ni. Okey, yang letaknya Kubah Sakhra tu. Ada pula kata di sini. Kan. Kalau kita lihat daripada peta di atas macam nilah. Ni Damascus Gate, ni letaknya Masjid Al-Aqsa. Dan dia terletak di antara Muslim Quarter, kawasan penempatan Islam, dan juga Christian Quarter. Okey. Ada yang mengatakan di Babu Dimash. Ada pula yang mengatakan tak. Nabi Isa ni turun dekat di Baitul Maqdis, tetapi diturunkan di mana, di tempat Nabi menjadi imam. Tadi ingat tak gambar yang awal-awal tadi? Situ. Itu pendapat yang kedua pula. Masih lagi di Baitul Maqdis, tetapi di tengah-tengah. Ada pula yang mengatakan kalau di sini dia masih lagi bukan timur kepada Masjid Al-Aqsa. Ada pula mengatakan bahawa dia sebenarnya di sebelah timur Masjid Al-Aqsa, iaitu tempat di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Dan Ustaz teringat satu ketika kami berada di Masjid Al-Aqsa, kami dibawa oleh Imam Masjid Al-Aqsa pergi ke sebelah timur masjid ni, dan kami lihat di sebelah sini, yang ni sebelah timur ni, ada satu bukit namanya Bukit Zaitun. Maka imam beritahu, lalu dia kata itulah dia Bukit Zaitun, di mana Allah Ta'ala berfirman wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi tur Sina. Buah tin banyak di Damsyik, buah zaitun di sini. Maka ditunjukkanlah Bukit Zaitun tu. Kalau ni Masjid Al-Aqsa, di belah timur, di belah sana. Okey, kan belah sana. Okey, ditunjukkanlah kira-kira 1 kilometer lebih daripada masjid ni. Sebelah sana dia ada gaung sikit, ada bukit, atas bukit di situlah dikatakan Bukit Zaitun, wa turi sinin, dan demi Tur Sina yang terletak di negara Mesir. Maka dia kata di situlah, di atas bukit itulah tempat di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Tempat di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Isa diturunkan di tempat di mana dia diangkat ke langit. Ini berasaskan kepada hadis yang menyatakan bahawa keadaan Nabi Isa turun daripada langit itu, keadaannya rambutnya basah dan menitik-nitik, menitik-nitik seperti butiran-butiran luk-luk, yang ni butiran-butiran permata. Di kanannya malaikat, di kirinya malaikat, dia turun. Dan dia turun di waktu sebelum datangnya waktu subuh, ataupun dekat nak subuh. Ada kata subuh, dekat-dekat nak subuh lah, dan dia turun. Dalam keadaan dia ni dalam keadaan baru lepas mandi. Artinya ketika Nabi Isa diangkat ke langit, keadaannya baru lepas daripada pemandian. Lepas daripada pemandian, dia terus diangkat. Dan dia turun persis sebagaimana dia diangkat. Makanya dia turun di tempat mana dia diangkat ke langit. Dan yang menariknya, kami pergi ke tempat tersebut. Mana lepas tu angkat ke langit. Ketika sampai di tempat tersebut, apa yang mengejutkan kami ialah terdapat di sana bekas gereja. Dia panggil chapel. Chapel ni dia kecil daripada church. Church ni besar. Kalau church tu kita panggil masjid, chapel tu kita panggil macam surau lah. Kan kecil sikit. Dan kita nampak kat situ, ada bekas gereja. Maknanya apa? Maknanya ada juga di kalangan Kristian ini percaya bahawa Nabi Isa itu tidak disalib tetapi diangkat ke langit. Tu dah. Pembuktian ada. Sebab tu kita bila bercakap, kita kena datang bukti. Kalau kita cakap dia satu benda yang di atas awang-awangan dengan tanpa dibuktikan, itu bukan. Datang ada pembuktian. Kan? Bahkan apa nak dihairankan, sebabnya Allah sendiri dah sebut dah dalam surah An-Nisa ayat 157 bahawa di kalangan mereka sendiri berpecah. Ini Allah tak sebut. Wa qaulihim inna qatalnal masihal Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihahu lahum
wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syaqqin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'i dhann wa ma qatalu yaqina. Dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ni Allah gunakan kalimah Al-Masih, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam Rasulullah. Allah kuatkan lagi, takkidkan lagi bahawa Al-Masih itu ialah Rasulullah. Okey, Mesiah dalam bahasa Hebrew. Kalau bahasa Inggeris dipanggil Christ, Rasulullah. Wa ma qatalu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Membunuh siapa? Al-Masih tadi. Masih siapa? Isa bin Maryam tadi. Wa ma salabu, dan tidaklah mereka salibnya. Walakin syubbihahu lahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Makanya orang yang tangkap dia tu nampak yang ditangkap tu macam Nabi Isa. Tu. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin minhu, pendapat di kalangan mereka dah berselisih pendapat tentang pembunuhan yang mereka bunuh tu. Adakah betul Nabi Isa ataupun bukan? Okey. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'i zan, dan tiada satu pun pengetahuan bagi mereka mengenainya selain mengikut dengan sangkaan semata-mata. Wa ma qatalu yaqinan, mereka tak yakin pun. Allah Ta'ala sebut. Jadi bila kita pergi sana dan bila kita dapati bahawa yang dimaksudkan tempat disebut ialah di sini, Mount of Olive, Chapel of the Ascension. Ni ada menara putih lagi. Okey, nanti kita akan cerita. Dan apabila kita dapati bahawa di sini ada kesan-kesan gereja ni, batu-batu menjadi tiang chapel di waktu itu, fahamlah kita bahawa chapel ini dibina 300 Masihi. 300 Masihi ini maksud Nabi Isa dah diangkat ke langit. Nabi SAW dah lahir belum? Belum. Nabi lahir pada tahun 571. Chapel ni dah ada dah. Chapel ini dibina 100 tahun selepas Holy Sepulchre dibina. Holy Sepulchre ialah tempat yang mana mereka dakwa mereka telah salib Nabi Isa. Mereka katalah lepas tu datangnya Konstantin, mendakwa dia adalah pengikut Nabi Isa, dan dia telah membuat tempat salib tu sebagai gereja. Dia panggil Holy Sepulchre, yang mana Sayyidina Umar pun ketika sampai dia pergi kat situ tu. Dan di waktu itu Konstantin mewajibkan, memaksa supaya menerima konsep Trinity. Tetapi sebahagian daripada Kristian tak percaya. Ini Islam belum datang lagi ni. Tapi sebahagian daripada mereka memang mereka tak percaya pun Nabi Isa disalib. Sudah tentulah yang pertama sekali, golongan yang lebih awal lagi yang mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit ialah siapa? Al-Hawariyun, yang pengikut Nabi Isa. Begitu juga An-Nasrani ni. Konstantin datang kemudian memaksa supaya mereka terima. Ya, ada di kalangan mereka yang ikut, tapi ada di kalangan mereka tak ikut. Lalu mereka membuat satu chapel yang mereka yakini bahawa Nabi Isa tidak disalib tetapi diangkat ke langit. Ni pembuktian dia. Dulu sudah ada, datangnya Islam membenarkan kepada mereka yang mengatakan bahawa Nabi Isa tidak disalib tetapi diangkat ke langit. Itu. Bahkan juga golongan mereka ni juga mengatakan bahawa Nabi Isa ialah Nabi dulunya. Bukannya anak zina sebagaimana yang dituduh oleh Yahudi. Dan mereka yang memusuhi Nabi Isa AS. Datangnya Islam mengangkat Nabi Isa. Sebab tu Raja Najasyi dia sangat tertarik dengan Islam sebab dia membela Nabi Isa AS. Dia memuliakan Maryam. Itu dia. Sejak sebelum datang ni, mana Islam datang membenarkan kepada puak yang beriman tu. Ni pembuktian sejarah ni. Okey. Jadi apa yang lebih menarik ialah apabila berlakunya perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi telah menjadikan tempat ini sebagai base tentera. Base tentera yang disebut sebagai muaskar lil muslimin, tempat base tentera yang kita sebut tadi, muaskar tadi. Dan dibina menara untuk meninjau macam mana mereka nak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Menara putih tadi. Menara putih dibuat adalah untuk meninjau macam mana mereka nak tawan balik Masjid Al-Aqsa tu. Dijadikan base tentera. Dan juga telah menjadi kubah, tempat di mana Nabi Isa diangkat ke langit, dan ada mihrab. Ni mihrab dia. Nombor satu ni, mihrab ni menghala ke Mekah. Dan ni ada chamber,
Di sini ada batu, tempat dikatakan di bawah tempat terakhir Nabi Isa berdiri dan diangkat ke langit. Kalau diangkat dilihat daripada luar macam inilah keadaan dia. Ini ada menara base untuk melihat, boleh lihat apa ni Masjid Al-Aqsa. Dan lebih-lebih lagi berdekatan dengan iaitu Rabi'atul Adawiyah. Memang dulu memang tempat orang Islam pun. Okey. Jadi barangkali inilah tempat yang dikatakan tempat di mana Nabi Isa diangkat ke langit, dan juga barangkali di sinilah tempat Nabi Isa akan turun. Persis sebagaimana dia diangkat, macam itulah dia turun. Okey. Jadi dibandingkan tempat lain tak ada tempat lain yang kata di sini juga Nabi Isa tak ada. Tempatnya semua satu je tempat. Dalam Baitul Maqdis, ini dah satu. Sebab tu Allah Taala sebut allazi barakna haulah, yang kami berkati Masjid Al-Aqsa dan juga kelilingnya, maka ia meliputi tempat ini. Okey. Dan kalau kita lihat daripada sudut peta di atas, ni Masjid Al-Aqsa, ini Holy Sepulchre, tempat yang mana Konstantin telah bina gereja besar tu, dan inilah letaknya Chapel of the Ascension ni, iaitu di sebelah timur daripada Masjid Al-Aqsa, dan jaraknya kurang lebih dalam 1 kilometer lebih. Okey. Kalau kita ambil nisbah Nabi Isa ni akan turun sebelum masuknya subuh, dan kita ambil kira turunnya berkumandangnya azan subuh sehingga qomatnya untuk solat, kita kira bahawa Nabi Isa bila berjalan sampai ke masjid Qibli ni cukup tempoh dah. Tempoh daripada jalan azan semua, dia turun pun sebelum subuh. Dia turun tak lama tu azan, maka kira-kira sempat dia berada di depan pintu masjid Qibli tadi. Ketika dia berdiri, dan di waktu itu semua jemaah terkejut, di mana Nabi Isa sedang berdiri di hadapan pintu yang mana solat itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan di waktu itulah mereka terkejut. Maka Imam Mahdi pun berundur, persis sebagaimana Nabi SAW kali terakhir Nabi melihat Saidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin solat subuh di waktu itu. Nabi tarik langsir, sahabat tengok terkejut sebab Nabi dah sakit selama seminggu, tiba-tiba Nabi berdiri, mereka ingat Nabi dah sihat. Nabi angkat tangan, Nabi kata tak, lepas tu Saidina Abu Bakar pun memimpin solat, Nabi tutup balik tirai. Persis seperti itulah bila mana mereka ni memberikan ruang kepada Nabi Isa untuk memimpin solat, lalu Nabi Isa kata imam adalah daripada kalangan kamu. Maka teruslah Imam Mahdi memimpin solat, maka Nabi Isa solat di belakang Imam Mahdi. Jadi kalau kita tengok sekuennya, yang paling dekat itu ialah di Baitul Maqdis, di tempat Holy Sepulchre, di Chapel of the Ascension. Sebab itulah Imam As-Sayuti, Ibn Katsir mengatakan bahawa dibandingkan tempat lain, yang paling kuat hujahnya ialah di Baitul Maqdis. Sama ada di pintu Damascus Gate, ataupun tempat di mana dekat dengan Sakhra, ataupun di Chapel of the Ascension, masih lagi berada dalam Baitul Maqdis. Okey, jadi itu tujuan yang kita datang ni. Kita cuba nak berbongkar apa maksud kata-kata ulama salaf dulu. Okey. Dan Holy Sepulchre yang kita masukkan, inilah dia tempat di mana Sayyidina Umar pernah sampai, melihat sendiri tempat yang mana telah dibina gereja ini oleh Konstantin, dan juga telah menetapkan, telah mewajibkan konsep Trinity. Ni tempat dia. Ni yang atas ni lah. Dia bukan satu salib je, banyak salib. Sebab dulu ni, inilah tempat kawasan salib. Kemudian setelah telah meninggal, dikapankan dan dimasukkan dalam gua. Ni ada gua ni sebenarnya. Dikebumikan dalam gua. Kemudian datangnya Konstantin, dia jadikan gereja, dan gua tu telah dibina satu bangunan. Jadi ada bangunan dia. Tempat salib ni kat sini. Okey. Dan tempat makam tu jadi macam ni. Okey. Jadi itu saja yang Ustaz nak kongsikan untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat
Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.